Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita berkumpul lagi pada pagi ini insya-Allah untuk menyambung kelas pengajian kita berkenaan dengan bahasa Arab bagi memahami Quran atau cara mudah memahami Quran insya-Allah. Di mana kita kali tadi kita bincangkan, kita habiskan latihan kita yang daripada tajuk doa Musa alaihissalam surah Taha, dan banyak kita ambil dari situ alhamdulillah, dan kita kita buat latihan dan kita cuba untuk kalau boleh semua yang hadir ambil bahagian dan kita terangkan kalimah-kalimah dan sikit tafsir daripada ayat berkenaan tajuk tersebut. Kemudian kita ambil last sekali doa minggu lepas berkenaan doa Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam yang mana yang tajuk ke-13 kan. Doa ke-13 itulah ilanta sebenarnya ini kuntum minaz zalimin. Yang Nabi SAW menyatakan tak ada sesiapa yang kesempitan ataupun kesusahan membacanya kecuali Allah akan bantu dia. So jadi itu antara amalan ini tak ada amalan-amalan lain macam bismillah 41 kali ke hadiah kat orang, itu bohong, semua penipu. Yang betulnya adalah apa yang Nabi SAW ajarkan, apa yang Allah perintahkan. Ada pun yang lain yang direka-reka oleh manusia, ia tidak ada jaminan daripada Allah Ta'ala untuk diberikan apa-apa. Baik, jadi hari ini insyaAllah kita akan mula masuk kepada bahagian baru daripada pengenalan kita berkenaan kalimah-kalimah Al-Quran. So insyaAllah kita akan mulakan hari ini harf. Itu mungkin saya bincang sikit, tapi saya tak tekankan sangat, sebab bagi saya kalau anda kata kita tekankan itu yang bahagian awal yang kita ambil, iaitu kata ganti nama, kata huruf jar, kata tunjuk, isim mausul, kita mungkin tak dapat tumpukan. Jadi alhamdulillah yang tu dah habiskan. So kat sini kita akan masuk kepada bahagian baru. Baik, harf. Okey, harf atau huruf ni dalam bahasa Arab, dia kita kata terjemahan dia letter lah. Dia sebenarnya dia apa yang kalau ikut dalam pengertian harf ni, apa yang tak boleh ada pada dia tanda isim atau tanda fi'il. Mana apa yang isim tak boleh, fi'il tak boleh dapat tanda tersebut, maka itulah huruf harf. Dan dia datang sebenarnya untuk pengertian yang ikut pada kedudukan ayat. Maka kadang-kadang kita perhatikan isim pun ada macam tu juga. Dia punya maksud atau pengertian hanya zahir dalam ayat. Kalau dia kata secara tunggal, kadang-kadang mungkin maksud tidak datang dengan jelas dekat situ. Dia akan mungkin tak ada makna harf ni. Harf ni punya makna dia datang atau muncul bila dia dalam struktur ayat. Dalam ayat kita akan nampak maksud atau tanda dia. Bersendirian mungkin tak tahu maksud dia apa dia dikaki dengan huruf tersebut. Baik. Okey, jadi kat sini harf. Cuma buku ni saya tak pasal dia punya pembahagian macam mana. Tapi kita akan mula sekali ni insya-Allah isim dipanggil mausul. Huruf ataf. Huruf yang digunakan untuk penghubung bagi ayat. Penghubung bagi ayat atau perkataan dalam bahasa Arab, huruf penghubung bagi ayat atau perkataan. Dalam bahasa Arab bagi ataf. Okey, dia panggil ataf. Huruf penghubung dipanggil sebagai ataf. Atafa
Tapi yang terkenalnya yang ataf ni waw lah. Cuma yang lain tu pengertian dia sama, cuma dia punya maksud tadi akan boleh bertambah-tambah lah. Even kadang-kadang macam wow tu pun kalau kita dalam terjemahan, apabila kita banyak terjemahan wow tu pun boleh kadang bermaksud namun, kita boleh gunakan macam tu. Okay? Juga pun boleh juga. Tapi dalam masa yang sama kita kita payah sikit untuk pegang satu benda pada kedudukan dia. Dia pasal balik pada asal, dia punya maksud yang panggil yang direct tu kita tak jumpa dalam bentuk sedemikian. Lebih conjunction kot dalam bahasa Inggeris. Ya. Inilah konjektif. Saya nak guna yang ni ke? Nak guna yang tu ke? Sekejap. Sekejap. Ya, saya nak cari. Saya huruf ni huruf ataf. Kecap. Ya, dia penggunaan dia kadang-kadang dia panggil sebagai apa? Konjektif, conjunction. Kata huruf penghubung. Okey. Kita tengok dulu apa yang ada yang diberikan. Okey. Wow, pertama sekali wow Wow itu maksud dan. Okey. Contoh diberikan daripada surah An-Nisa ayat 40 ayat ke-36. An-Nisa 36 Allah nyatakan U'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin. Sembahlah kamu semua akan Allah. Dan janganlah dan lah. Ni dan. Tentang satu dan janganlah tusyriku bihi syai'a, kalian menyekutukan dengannya sesuatu pun. Wabil walidaini ihsana, dengan dua ibu bapa hendaklah kalian membuat baik. Wabidzil qurba, dan dengan yang punya hubungan kekeluargaan. Wal yatama, dan anak yatim. Wal masakin, dan orang miskin. Actually memang dalam Quran dia boleh katakan huruf ni banyak kot kan, digunakan dan diaplikasikan penggunaan dia. Macam itu kalau kita kata apa, kita lihat dalam suratul Fatihah pun, Fatihahnya ada satu. Kalau kita tengok dalam suratul Fatihah kejap kita tukar dia punya kajian kita dalam suratul Fatihah. Kalau kita cari wow ataf ni, kita cuma jumpa dia pada ayat yang ke-5. Ayat ke-5 dan juga ayat yang ke-7. Okey. Ni. Wa iyyaka nasta'in waladdallin. Dua je. Dua tempatnya. Jumpa wow ataf tu. Itu. Dan dua tempat saja. Okey. Banding. Dah tak banyak kan? Dah dua je huruf ataf. Pada awal sampai habis ada dua je huruf ataf. Iaitu ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya engkau kami sembah dan hanya engkau lah kami minta pertolongan. Lain itu tak ada. Kemudian siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Awal lah. Itu dua tempat. Dan kalau Baqarah, kalau kita lihat, kalau contoh macam ayat kita ambil sampai ayat ke-5 yang pada bahagian awal sampai ke-5 surah Al-Baqarah, kita mungkin banyak sikit. Contoh macam apa? Dalam surah Al-Baqarah ni, alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah.
Wow tu. Wa yuqimuna salata wa mimma wa dan mimma wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina walladzina dan orang-orang yang tak follow je. Okey. Okey. Walladzina wow tu. Okey. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Wa bil akhirati hum yuqinun. Wa dan dengan akhirat. Sini jumpa tempat yang kita tanda ni apa dia akan bermaksud dan. Okay. Wa ulaika hum muflihun. So every time kita nampak wow, maksud dia adalah dan. Walaupun saya kata kadang-kadang dia ada yang apa namun ataupun sedangkan, kadang-kadang kita boleh terjemah macam itulah. Tapi kalau maksud asal dia wow tu dan lah. Kalau ikut kepada maksud asal wow tu adalah dan. Wow tu adalah dan. Okay. Contoh yang kat sini kita ada 5 ayat kan, suratul Baqarah. Kan start daripada ayat pertama tak ada, ayat kedua tak ada, ayat ketiga ada 2, ayat keempat ada 3, ayat kelima ada 1. So soalan maksud dia wow ni antara paling mudah lah dijumpai dalam Al-Quran Karim. Tak ada kita susah sangat untuk jumpa, dan kita akan kenal direct wow dan baik. Okey. Seterusnya selepas tu adalah fa. Fa ni apa wow tu maksud dan okey, wow ni kejap kalau kita nak fahamkan sikit. Bila kita kata wow tu dan kan, dia gunakan, dia gabungkan, tak kira masalah. Kadang-kadang dia gabungkan antara satu ayat, kadang-kadang gabungkan antara perkataan. Dan perkataan dia tak limited lah. Macam huruf jar digunakan mesti depan daripada isim. Tapi kalau wow ni tak kira duduk depan apa saja. Depan verb ke, depan noun ke, even depan letter pun, huruf lain pun boleh. Okey. Wow tu lepas tu ada huruf jar, tak ada masalah. Dia akan duduk keadaan apa saja, dan dia menggabungkan bukan hanya di antara isim dengan isim atau fi'il dengan fi'il, bahkan dia gabungkan di antara ayat dengan ayat. Dua ayat digabungkan pun jadi keluar juga dengan wow. Okey. Fa pula, okey fa. Sekarang kita masuk pada kalimah berikutnya fa. Fa maksud dia maka atau lantas atau justru atau lalu. Jadi, kalau kita guna bahasa Melayu kita gunakan fa tu maksudnya maka atau lantas lantas atau justru ataupun lalu. Maksud yang umum, maksud general meaning dia bermaksud dengan maksud sedemikian. Dan fa ni digunakan untuk sama juga kita letakkan untuk delete-kan, tapi dia punya delete-kan tadi berlaku dengan tertib dan segera. Maksud dia lantas dengan cepat, ataupun lalu dengan dua tu dengan segera lah. Macam wow tu dan tu dia tak ada masalah masa, tak ada masalah penghubung tu berlaku masalah masa atau kedudukan tu tadi mesti orderly manner. Dia tak orderly manner. Dia cuma nak ceritakan bahawa benda tu satu A ada, B ada. Itu keadaan yang kita panggil perbezaan. Tapi fa ni dia memang akan datang dengan pengertian yang cepat. Maksudnya bila kita kata contoh macam kalau perbuatan lah, saya makan lantas saya minum. Bila saya kata tadi kalau macam akal tu wasyarib tu, saya makan dan saya minum, boleh saya minum dulu, boleh saya makan kemudian. Dia tak ada masalah, orderly manner tak ada. Tapi kalau sekiranya gunakan fa, dia mesti orderly manner. Maksudnya mesti dilakukan secara berturutan dan segera.
dan segera. Dia bukanlah datang turutan saja. Dia datang dengan turutan dan segera. Immediately. Immediately. Okay. Immediately. Dan dia boleh datanglah orderly manner tadi, immediately, ataupun datang untuk sequence saja. Sequence. Sequence. Kalau ini jadi, kami akan buat ini. Maksud dia, apa dia ni. Contoh kat sini. Dia kata, fa maka Allah nyatakan kat surah Al-Jasiyah ayat 45, ayat 30, surah Al-Jasiyah Allah nyatakan, fa ammal ladina amanu wa amilus salihati fa yadkhiluhum rabbuhum fi rahmatih. Kita adapun orang-orang yang beriman dan juga beramal soleh, lalu akan memasukkan mereka, Tuhan mereka, ke dalam rahmatnya. Dzalika huwal fawzul mubin, itulah kejayaan yang paling besar. Yang besar. Cuma macam ni dimasukkan dengan apa, dengan masalah sequence. Dia ada turutan. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, lalu maka akan masukkan mereka, Tuhan mereka, ke dalam rahmatnya. Ni pasal macam kata apa jadikan pada mereka, lalu akan dijadikan pada mereka perkara sedemikian. Mana apa mereka akan dapat kalau mereka beriman, beramal soleh, apa jadi pada mereka, lalu akan masukkan mereka, Tuhan mereka, dalam rahmatnya. Dzalika huwal fawzul mubin, kejayaan paling besar. Dia macam ni kalau nak nampak kan. Sekejap nanti ni ada semua aku ni. Okay, nanti kita tunjukkan lain. Dalam contoh yang ada sequence yang dilihat atau nampak macam Allah Taala guna beri pada kita makluman dengan gunakan fa dengan wa kan. Nanti saya bezakan. Okey. Ni patutnya lepas daripada fa. Bukan fa, patutnya summa dulu. Okey. Tinggal dulu wa kita ambil summa dulu. Okey. Summa kemudian. Okey, summa ni dia macam fa juga, ada sequence. Bila kita letak summa macam itu, macam apa? Akal tu, tadi saya kan, saya kata akal tu, wasyarib tu, akal tu, fasyarib tu, akal tu, summa syarib tu. Okey, maksudnya kalau kita gunakan kalimah tu dalam 3 bentuk, 3 manner sekejap. Kalau sekiranya kita supaya nampak sikit. Tak tunjuk, tak nampak. Okey. Kita sekejap saya tunjuk lain supaya nampak sikit. Okey. Macam ni, tengok Okey, kita ada contoh macam saya buat macam ni, akal tu akal tu wa wasyarib tu kita ada akal tu, wasyarib tu, ditukar nak faham kan supaya kita nampak semua akal tu, wasyarib tu. Okey. Saya tukarkan 3, 2 tengah-tengah je. Dia akal tu, wasyarib tu dengan akal tu, fasyarib tu, ataupun satu lagi akal tu summa syarib tu.
Okay, so jadi tengok perhatikan kepada tiga kalimah tersebut. Sekejap, mudah sikit. Teruskan lagi. Okay. Saya tengah terpulak. Mana ni? Okey. Nampak sikit. Okey. Baik. Jadi kita ada waw yang kita tunjukkan tadi. Kemudian kita ada fa. Kemudian kita ada summa. Okay, dari segi tiga kalimah ni tadi, dia memang datangkan dengan maksud dia hubungkan daripada kalimah akal tu, wasyarib tu, ataupun akal tu, fasyarib tu, akal tu, summa syarib tu. Okay, dia semua sekali menghubungkan di antara akalan dengan syaribah, menunjukkan bahawa perbuatan tersebut berlaku bersama-sama. Bersama-sama. Wow, dan okey, tapi ke Adi, Ahmad. Ataupun kita letak depan noun pun jadi maksud juga. Dia akan jadikan maksud dia benda tu akan ada gabungan. Cuma kat sini beza dia kalau akala, kalau wa, dia sebenarnya tak ada sequence, cuma ada kebersamaan saja. Sequence tak wajib. Kalau saya kata akal tu wasyarib tu, saya makan dan saya minum, tak semesti maksud dia saya makan kemudian baru saya minum. Boleh jadi saya minum, saya makan. Atau saya makan dan minum serentak. Benda berkenaan tak ada sebarang sequence di situ. Adapun yang bawah ni, yang dua ni, itu akal fa dengan summa, dia ada sequence. Cuma pada yang akal tu fa syarib tu, fa tu dia akan ada sequence dan juga dia boleh jadi dengan maksud immediate. Tapi kalau summa pula, dia mesti maksud sequence tapi tak semestinya immediate. Bahkan dia kebiasaannya dengan zaman, dia ada jarak. It's considered ada jarak di antara di antara summa dengan fa. Jadi beza macam akal tu wasyarib tu kemudian. Kalau terjemahkan, yang pertama akal tu wasyarib saya makan dan saya minum. Yang kedua akal tu fasyarib tu saya makan lantas saya minum. Lantas dengan segera saya minum. Kemudian yang ketiga, akal tu summa syarib saya makan kemudian saya minum. So jadi yang bawah tu kemudian tu dia tahu jarak dia lama atau ada masa ada sekejap atau tidak. Sedangkan yang atas tadi dia sequence dan juga segera. Yang atas pula wow tak ada. So jadi memang kena faham perbezaan ya. Jika kena maksud, tapi cuma macam saya sebutlah summa tu insya-Allah maksud dia kemudian saja. Tak ada maksud lain. Cuma kalau fa tu dia kadang digunakan maka, lalu, lantas, justru untuk berikan kedudukan dengan segera, lalu, ataupun dia datangkan dengan bentuk yang dia datangkan sequence ataupun dia datangkan dengan sequence yang immediate. Okey. Contoh kalau kita nampak penggunaan ni, kita boleh lihat nanti dalam kita akan lihat dalam contoh dia dalam surah Al-Mu'minun. Saya buka. Okey, tukar ya, tukar slide. Ya. Minum ya. Okey. Kita nampak benda ni boleh jumpa So kita buka contoh dalam surah Al-Mu'minun. Kita boleh follow up daripada situlah. InsyaAllah kita akan mulakan.
Okey. Kita ambil daripada ayat Al-Mu'minun. Kita akan cuba tengok semua kalimah-kalimah tadi. Kalau boleh huruf 3 huruf tu saja. 3 huruf dulu kita tengok tumpukan. Okey, sampai 22. Kita akan boleh buat sampai 22 ayat 22. 22. Al-Mu'minun 1 sampai 22 Baik. Saya dengar Rum cakap, kita tak tahu siapa cakap. Baik. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil lagwi mu'ridun walladhina hum lizzakati fa'ilun walladhina hum lifurujihim hafidhun إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Sampai 11 dulu kita ambil. Baik, kita mula insya-Allah. Kita ambil untuk yang pertama kita ambil 3 ayat. 3 2 2 2 insya-Allah. Baik, okey, Puan Adibah. Kira macam lah apa yang kita dah belajar ini campur dengan huruf ataf 3 tu sampai ayat ketiga. Okay, silakan. Tak dengar, tak ada okay, tak ada kecil lain. Ada. Ada. Okey. Yang lain pula. Puan Nuliza nak buat Boleh? Silakan. 3 ayat Ayat pertama tu campur dengan yang dah kita belajar hari tu, campur dengan 3 huruf tu. Okey. Teruskan. Ayat pertama tak ada Ustaz. Tak ada. Okey. Terus. Allazi, hum, fi, him. Banyak. Okey. Betul? Betul. Lepas tu ayat ketiga. Okey. Walazi. Wa. Wa tu kan. Hum. Anil. Ain. Okey. Habis. Ada, tak ada. Okay, jazakallahu khairan. Terima kasih banyak. Sama. Okay, sama. Baik. Ini dah kita ambil dua-dua sekali lah pasal kita dah belajar 2. Kemudian kita ambil hum dan ambil ain. Okey. Ini kita dah belajar Baik. Allah firman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad aflahal mu'minun. Qad, demi sesungguhnya. Okey, kalimah qad ini nanti kita akan belajar depan sikit. Dia actually bila duduk depan fi'il madhi, fi'il past tense, dia akan datang dengan maksud emphasize untuk penegasan. Dia qad tu maksud dia sesungguhnya, benar-benar. Kalau depan kata ada depan fi'il madhi. Kalau depan fi'il mudhari' dia akan jadi maksud taklil ataupun untuk jadikan seldom. Jadi barangkali, kadang-kadang.
Qad yakunu kadang-kadang. Dia kalau dia depan isim, depan fi'il madhi, dia akan jadi maksud sesungguhnya. Demi sesungguhnya. Tapi kalau dia kata depan fi'il mudhari', dia akan jadi maksud seldom, barangkali, agaknya. Itu dia qad Tapi itu tak apa, nanti kita bincang. Maksudnya dia akan duduk depan fi'il saja. Tak ada depan isim Qad never ever appear before isim. Dia always before fi'il. Qad aflaha telah berjayalah. Sesungguhnya telah berjayalah siapa? Al-mu'minun, orang-orang beriman. Kemudian datanglah sampai ayat ke-11 nanti. Ayat kedua, tiga sampai 11 menceritakan siapakah orang yang beriman yang dimaksudkan berjaya. So bermula dengan ayat yang kedua. Siapa dia orang beriman? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang-orang yang, ya saya? Ada siapa cakap ni? Tak dengar. Alladzina, orang-orang yang, hum, mereka. Ini orang beriman. Maksudnya kalau siapa-siapa yang katakan beriman tadi, yang berjaya tu, dia mesti ada, kita panggil apa, sampai ke-11 lah, ada karakter-karakter dia. Yang Allah Ta'ala ceritakan tentang mereka. So kalau kata orang sebut tak ada karakter tersebut, iman dia tak sempurna, maka berjaya tu bukan milik mereka. Kejayaan tu bukan milik dia. Mana kalau anda kata dia cukup karakter yang kita bincangkan, maka dia akan dikira sebagai seorang yang berjaya. Okay, siapa dia? Alladzina, orang-orang yang, hum, mereka, fi salatihim, dalam solat mereka, fi salatihim, dalam solat mereka, khashi'un, mereka khusyuk. Orang-orang yang khusyuk. Mereka dalam solat mereka, orang-orang yang khusyuk. Khusyuk, maksud asal dia adalah tunduk, tapi maksud yang lain selain khusyuk dia ada tekun. Dalam solat mereka tekun. Maksud dia dalam keadaan solat tadi, bukan maksud dia tak adalah apa kita panggil apa khusyuk tadi, jangan kita bayangkan macam sebutan atau pemakluman daripada orang-orang yang tak belajar agama dengan betul. Contoh dia kata khusyuk ni maksud dia tak ingat lain kecuali Allah Ta'ala. Kerana kalau kita lihat dalam hadis Nabi SAW dan para sahabat, mereka solat tapi mereka mesti alert dengan apa persekitaran. Sebab logik macam kita macam ni kan, nak faham khusyuk ni, kalau kita buat satu benda, mak kita panggil untuk buat kerja lain. Tengah belajar ke, tengah tengok TV ke, tengah main game ke, kita dipanggil, kita dengar. Kita tak kata kita tak dengar apa mak kita cakap. Cuma bila kita dengar tu, Adli bagus, datang pergi kedai, mesti pergi kedai. Kita pun kata ya mak tu dengar, tapi kita punya attention kita kepada permainan tersebut atau televisyen. Jadi kita dengar apa di luar tapi kita tak layan. Itu maksud sebenarnya kalau nak fahamkan khusyuk tu apa. Tapi macam kadang-kadang macam banyak orang cakap apa masalah bila khusyuk ni, akan ada macam-macam benda pelik-pelik, suruh bayang lah, suruh sekian lah, faham maksud Al-Quran dan sebagainya. Yang sebenarnya yang anda mesti ada dalam diri anda adalah ketekunan rasa diperhatikan Allah Ta'ala. Rasa surveillance Allah Ta'ala kata kita, dan kita jaga movement kita di atas itu dimaksudkan dengan khusyuk. Jadi kalau nak kata tak ingat langsung benda lain, salah. Sebab para sahabat Nabi sendiri SAW, ketika tengah solat, kalau dia kata ada benda yang luaran, Nabi akan, contoh macam depan Nabi pernah ada binatang kambing nak lintas, dan Nabi SAW rapatkan diri supaya kambing dia tak lintas depan baginda SAW. Nak tunjukkan bahawa ada atentif lah, ataupun Nabi ajar para sahabat kalau dia kata orang lintas, sekat. So menunjukkan bahawa kita solat, tapi bukan maksud tak sedar apa jadi keliling kita. Kita atentif kepada perasaan Allah Ta'ala perhatikan, tapi kita tidaklah maksudnya tidaklah hilang langsung sampai tak sedar apa jadi. Even kisah-kisah yang tambahan yang direka-reka, contoh macam ada sahabat yang nak solat, dia suruh kawan dia cabut panah. Sebenarnya dia orang ni berjaga sebagai pengawal, lalu dipanah oleh musuh. Dia tak berhenti solat, kawan tu tarik panah tu. Lepas tu kawan tanya kenapa tak jerit, tak mengaduh. Dia kata tak nak ganggu orang tidur. Bukan maksud dia tak sakit. Orang kita kadang dibayangkan solat tak sakit lah sekian sebagainya, itu semuanya adalah rekaan semata-mata.
Macam para sahabat, macam Abu Bakar pernah sekali solat jadi imam, kemudian Nabi SAW datang kan, intai daripada bilik bagi Nabi SAW. Dia sedar, dia mula berundur untuk beri ruang Nabi ke depan jadi imam. Abdurrahman bin Auf pun pernah ada kisah yang sama. Jadi diorang atentif dalam solat, diorang khusyuk, rasa perhatian Allah Taala tadi, tapi tidak maksud dia putus daripada apa yang di sekeliling. Itu khusyuk sebenarnya. Cuma orang kata macam nak rasa tersebut datang, dan kita sarankan sebenarnya kepada seorang tu kena rasa ingat Allah Taala tu kena banyak. Maksudnya dalam harian dia kena keluar rumah, ingat doa, keluar rumah, naik kenderaan, doa kenderaan, dan lepas tu time to time terfikir tentang waktu solat, nak solat pukul apa. Dia sentiasa akan balik kepada diri kepada Allah Taala. Dia pasal sini khusyuk tu kadang kita solat 5 minit. Kalau kita lalai sepanjang hari kita, tiba-tiba kita nak khusyuk dalam masa 5 minit, mana boleh? Mana boleh? Kan? Baru tengok cerita Hindustan, lepas tu pergi solat. Nampaklah dalam solat kita tu apa benda kita baru tengok tadi. Syaitan akan gunakan ingatan kita yang terbanyak atau terdekat dengan solat tadi dipakai untuk ganggu kita. Sebab tu kalau dia kata kita kurang memikirkan berkenaan dengan benda lara, maka khusyuk itu lebih mudah berbanding dengan kelalaian kita yang banyak. Kalau kita 24 jam kan, 24 jam solat 5 minit, 20 minit, 25 minit lah kita kata. Kalau 5 solat, satu solat 5 minit ikut paling ringkas dia solat, dia 25 minit. Bayangkan takkanlah 23 jam kan, 23 jam 45 minit atau 23 jam 35 minit dia lalai, tiba-tiba atau kita 23 jam setengah 30 minit dia lalai, tiba-tiba nak khusyuk ingat Allah Taala dalam masa 5 minit. Itu masalah lah sebenarnya. Banyak orang salah faham bab ni. Sebab tu Allah Taala jadikan bila Nabi tunjuk kita tentang zikir pagi petang, tentang ibadat-ibadat yang kita boleh buat, kita dapati dia penuh pada seharian kita. Terutama ibadat sunat. Adapun ibadat yang wajib, dia adalah jumlah yang sedikit, dan bahkan kita panggil waktu untuk ibadat yang fardu tadi contohnya, dia sangat-sangat ringkas. Bahkan para imam pun disarankan jangan baca panjang, tak menyusahkan makmum. Tapi bila makmum terlepas solat dengan imam dan sebagainya pada selain waktu haram solat, maka dia boleh memperbanyakkan ibadat untuk dia sentiasa ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadi orang-orang yang mereka dalam solat mereka khusyuk. Walladzina, dan waw tu dan alladzina, orang yang mereka anil lagwi, daripada perkara lara, mu'ridun, mereka berpaling, mereka tidak menghadap. Okey. Maksudnya mereka berpaling. Orang berpaling daripada perkara lara. Ada benda yang melalaikan, mereka alihkan diri, tidak duduk di situ untuk bersama-sama dengan perkara lara tersebut. Mereka yang daripada perkara lara mereka berpaling. Ya, itu maksud dia. Okey. Okey, ayat seterusnya daripada ayat yang keempat. Silap pula, saya pergi ambil dua. Okey, ambil dua je lah. Okey, ayat yang keempat dan kelima. 4 dua ayat 4 dan 5, dua ayat. Minta Wan Ayum Harun, Fadhali. 4, 5, dua ayat je. Okey Ustaz, okey. Okey Ustaz. Ayat 4. Wallazina hum Walladzina lizakah okey. Itu je yang keempat. Yang kelima, wallazina lazi hum li furujihim. Itu je, 1 2 li furujihim, li furujihim. Li furujihim. Li tu kemudian furuj him him masya-Allah. Okey, baik. Jazakallahu khair. Terima kasih banyak. Sama. Kejap saya colorkan. Okey.
Okey. Baik, ayat 3 dan 4. 3 dan 4 seterusnya masih lagi menceritakan berkenaan dengan orang-orang yang beriman yang berjaya. Okey. Walladzina dan alladzina orang-orang yang hum mereka lizzakati bagi zakat. Zakat kat sini para ulama tafsirkan dengan dua pengertian. Sebab satu zakat harta, satu zakat penyucian jiwa. Ya. Bahkan ejaan atau tulisan itu daripada zakat yazku, ya. Dia bermaksud dengan kedua sekali. Boleh maksud dengan zakat penyucian jiwa atau penyucian harta. Untuk penyucian jiwa atau harta, fa'ilun mereka melakukan, mereka orang-orang yang melakukannya. Okay, maksudnya dia dalam kes tajuk dia maksud penyucian jiwa dan harta dia diambil berat. Kita pada diri kita, itulah dua benda yang kena buat dalam masalah penyucian. Untuk zakat, itu penyucian bagi harta, kita kena keluarkan nilai atau jumlahnya. Untuk penyucian jiwa, kita perlulah untuk menghias jiwa kita tu dengan perkara-perkara yang mahmudah dan kita jauhkan atau buang daripada perkara-perkara mazmumah. Yang tercela, kita buang. Yang terpuji, kita hiaskan. Itu zakat. Untuk maksud zakat tu ada dua maksud. Penyucian, tapi A pada harta atau B pada jiwa. Dua-dua dibuat. Dan bila pembersihan jiwa ni pula, kita jangan pula salah faham. Kalau pembersihan harta kita fahamlah zakat, sedekah. Kita banyakkan. Kalau kita zakat dah bayar, atau kita ni orang yang tak wajib bayar zakat kerana duit kita tak pernah sampai nisab, maka kita tetap kena banyakkan sedekah-sedekah sunat. Itu bagi harta kita. Kalau harta kita tu memang ada hak orang yang lain yang tak tentukan. Maksud dia tak ada yang wajib ataupun yang sunat. So patut kita keluar dan belanjakan. Sebab harta diberi kepada kita bukan untuk simpan. Harta diberi untuk dibelanjakan. Dari perbelanjaan harta tersebut akan datang kepada kita pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Harta kita belanjakan untuk kegunaan kita sendiri pun ada pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Simpan tak ada. Simpan tak ada. Okay, pasal apa? Dan dalam Baqarah kan, wa mimma razaqnahum yunfikun, daripada apa kami rezekikan, mereka infak, mereka belanjakan. Dan bahkan di antara tanda keimanan seorang tu, dia belanjakan harta dia bahawa Allah Taala yang memberikan rezeki pada dia. Dia tak ada rasa percaya pada apa tangan dia lebih daripada apa sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang betul sepatut berlaku lah. Banyak orang kadang simpan harta tapi apa dia tak pakai dan dia rasakan benda berkenaan bagus. Sedangkan sebenarnya pembelanjaan harta berkenaan itu yang dituntut dalam agama. Salurkan harta tadi kepada tempat-tempat yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kalau penyucian harta. Penyucian jiwa dengan cara kita sebutkan apa buat diri kita, hias diri kita dengan perkara yang mahmudah, sifat yang terpuji, dan jauhkan elakkan diri kita daripada sifat mazmumah. Dan benda ni berlaku dengan tak perlu kita bertapa, tak perlu kita ada zikir khas. Bahkan kita sebenarnya lebih kepada masalah sedarkan diri kita balik, berfikir sebelum buat sesuatu dan muhasabah diri lepas buat sesuatu. Mana kita tindakan kita sebelum kita buat apa-apa, kita fikir dulu. Apakah kesan dia baik atau buruk? Adakah kesan dia perkara ini Allah Ta'ala suka atau Allah Ta'ala murka? Kita lihat dekat situ. Dan dalam perbuatan kita jaga ni, ini totally kita punya concern adalah Allah Ta'ala. Bukannya manusia. Manusia tak suka kita ke lantak kan. Yang pentingnya Allah Ta'ala suka. Kalau manusia benci pun tak kisah, asalkan Allah Ta'ala sayang. So basically kita nak buat ni cara betul Kita nak buat sesuatu, kita fikir dulu. Iakah halal ke, haram ke? Boleh ke, tak boleh ke? So bila kita buat macam tu dulu, mana kita berfikir sebelum bertindak, dalam menilai amalan apa pekerjaan ataupun sesuatu yang kita nak buat tu, adakah redha Allah Ta'ala atau dimurkai Allah Ta'ala? Satu. Okay. So jadi kalau Allah Ta'ala redha, kita buat. Kalau Ta'ala murka, kita tinggalkan. So attention kita kat situ. Kedua, lepas buat kerja. Untuk bersihkan jiwa kita ni, lepas buat kerja. Kita tengok balik kerja kita ni, adakah kita buat tadi kerana Allah Ta'ala? Ada tak apa kita lebih seek attention pada manusia? Kita kadang nasihat orang dan sebagainya, kita tengok orang puji kita ke tidak. Ini benda-benda ni adalah berkaitan dengan masalah jiwa kita. So normally pasal kita punya kedudukan kita dalam kehidupan, semua berkait dengan tajuk masalah kita buat bergerak dan bekerja. So bergerak bekerja tadi,
So dia ada kaitan tadi tu, amalan dengan manusia. So semua tu kena sebelum buat, selepas buat. Sebelum buat kena fikir, lepas buat kena muhasabah, hitung balik. Adakah dia ikhlas kepada Allah Taala? Adakah kita dekat situ ada lebih inginkan menangkan diri kita bukannya kepada kebenaran yang Allah Taala bawakan, Allah Taala perintah kepada kita buat, atau yang dibawa oleh Nabi SAW. Kadang kita buat benda baik tapi kita lebih sibuk tentang benda yang kita inginkan. Hadis balik itu bukannya ikhlas. Sebab tu kena muhasabah balik apa benda yang kita buat. Okay, itu. Kemudian walladzina, dan orang-orang yang hum mereka li furujihim, ada terhadap furujihim, kemaluan-kemaluan mereka, hafidun, mereka menjaga. Okay, kita ambil dulu, minta seorang lagi dia ambil 5 dan 6. Lepas tu kita kita 5 6 dan 7. 6 dan 7 kejap. Baru kita jelaskan maksud. Okey, Puan Maimunah, yuk. Fadhali. 6 7 6 dan 7. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Illa ala azwajihim au ma masuk lagi. au belum. Ma Ustaz, apa yang malakat aimanuhum fa innahum tu ghairu malumin. Betul. 6 nama 6. Fa manib taro tu fa man. Pada man. Pada man, okey. Waro azalika ulaika, fa dengan ulaika humul adun hum. Itu je. Okey, ada. Jadi lakukan sebanyak. Ujung payah. Okey. Aimanuhum. Pak Yakub. Dia tanya tu. Sekejap. Dia pasal dia kacau sikit. Dia tak ikut cakap. Dia berkesa dia lari. Wairu malumin fa man. Dua sekali. Fa dengan mana? Ibtaghadzal wara'adzalika. Dia saya tanda tu. Terus saya terangkan semua sekali. So, dia ayat ni sekaligus. Dia tak boleh kita nak terangkan tentang masalah sifat orang yang beriman tu berkaitan masalah nafsu seksual yang dia ada. Ini yang dan diterangkan dalam 3 ayat. 3 ayat kan. 5, 6, 7. Pamanit taro waro'a tak masuk lagi. Waro'a belakang, dia one word. Waro'a is one word. Masa lawan amama. Amama in front, waro'a belakang. Belum lagi, dia zorof. It's not huruf jar. Huruf jar Baik. Walladzina, dan orang-orang yang hum mereka li furujihim, terhadap furujihim, kemaluan mereka. Ini kiasan kepada nafsu seksual yang mereka ada. Mereka jaga kemaluan mereka, jaga seksual keinginan seksual mereka. Hafidun, mereka jaga, mereka pelihara. Dia orang-orang melihara nafsu seksual mereka. Illa, except, kecuali. Illa, kecuali ala azwajihim, terhadap azwajihim, isteri-isteri mereka. Isteri-isteri mereka. Au ma malakat, atau apa yang malakat aimanuhum, dimiliki oleh tangan-tangan kanan mereka. Ini maksudnya hamba-hamba milikan mereka. Dia tak salurkan, tak arahkan nafsu syahwat mereka, seksual mereka, kecuali kepada isteri-isteri mereka atau hamba-hamba milikan mereka, hamba perempuan yang mereka miliki. Maka lantas maka innahum, sesungguhnya mereka ini yang tak halakan nafsu seksual dia kepada tempat yang halal saja. Fa innahum, maka sesungguhnya mereka ghairu malumin, tidak tercela. Dia bukanlah orang-orang yang tercela.
Dan Allah kata famani bertara wara adzalika, dan maka juga lagi maka man sesiapa yang ibtara mencari wara adzalika, di sebalik itu, mana selain daripada isteri, selain daripada hamba perempuan milikan, cari selain itu, faulaika humul adun, maka mereka itu merekalah al-adun, orang yang melampau. Ni dalil yang dipakai oleh Imam Syafi'i rahimahullah mengharamkan masturbation atau onani. Tak benar, sebab dia kata apa selain isteri, apa selain daripada hamba perempuan milikan, maka ia termasuk daripada pelampauan. Dia adalah sebalik daripada itu, dan dia adalah pelampauan, dikira sebagai melampau. Sebab yang ada halal patut tumpukan pada yang halal sahaja. Tak dibenarkan. Jadi maksud dia memang arah tuju bagi keinginan seksual mereka hanya pada tempat halal. Ini ciri yang berikutnya. Ciri pertama kan tentang tajuk masalah solat, kemudian terhadap perkara lara, kemudian terhadap zakat, pencucian jiwa atau pencucian harta, kemudian terhadap kemaluan mereka. Ini maksudnya nafsu syahwat mereka sampai ayat ke-7. Jadi kita ada 4 karakter daripada sampai ayat ke-7. Baik. Okay, jadi ini faham ayat ni sebenarnya Imam Syafi'i dia haramkan masturbation sebab ini. Dia kata bagi dia apa-apa selain daripada yang Allah izin halalkan, maka ia adalah tak boleh, haram. Okay, baik. Kemudian seterusnya ayat yang ke-8 dan 9. 8 dan 9. Tuan Zakaria Abdul Wahab. Fadhal. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, 8-9 Ya, baik. Wallazi wa allazina wallazina ya hum bi amanatihim. Lim boleh tak? Li. Oh, li. Li. Amanatihim Betul. wa ahdihim wa. Okey, wa dulu wa dulu. Wa ahdihim ra'un tak ada okey. Bawah tu Wallazina kemudian wa allazina hum ala okey. salawatihim Habis. Alhamdulillah. Jazakallah khair. Terima kasih banyak. Oh ya. Okay. Color ni saya lambat sikit pasal dia punya kesa ni kadang tak dengar cakap. Walladzina, dan mereka yang walladzina hum ala salawatihim. Ya. Nyala. Ya. Kenapa dia tak nyala Okey. Okey, walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Okey. Salawatihim. Okey, baik. Ayat 8-9. Ini karakter kelima dia. Yang pertama kita lihat solat, kedua berkaitan perkara lara, ketiga berkenaan dengan penyucian jiwa atau harta, kemudian yang keempat berkenaan dengan nafsu seksual, yang kelima okey, walladzina hum, ini 5 dan 6 walladzina, dan orang-orang yang, wow, dan alladzina, orang-orang yang hum mereka li amanatihim, li terhadap amanatihim, amanah mereka, mana orang amanah pada mereka sesuatu, wa ahdihim, dan perjanjian mereka dan janji mereka terhadap amanah mereka dan janji mereka. Amanat plural, ahdun singular
amanah-amanah yang mereka terima daripada Allah Ta'ala ke manusia ke, semua sekali amanah mereka jaga, dan janji mereka dengan manusia pun mereka jaga. Ra'un mereka menjaga, yar'a jaga, pelihara. Mereka memelihara. Itu dan orang-orang yang mereka terhadap amanah-amanah mereka dan janji mereka jaga. Walladzina, ini yang ke-6, sifat ke-6. Walladzina, orang-orang yang hum mereka ala salawatihim terhadap solat-solat mereka, yuhafizun mereka menjaga. Tadi dalam solat mereka khusyuk, terhadap solat mereka jaga waktunya, kan, khusyuknya, rukunnya, sunatnya, wajibnya, kan, keadaannya, dia jaga ke atas solat, memelihara ke atas solat. Tadi berkenaan dengan pelaksanaan dalam solat. Jadi kita tentang apa-apa luar daripada solat, tempat sebagainya dia dilaksanakan, dijaga perkara tersebut. Okey, itu jadi semua sifat-sifat berkenaan start daripada yang awal kan kita ambil, itu sifat mereka. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 sifat. 6 sifat. Yang mana orang beriman yang ada 6 sifat tersebut dikira sebagai macam ayat pertama kata aflaha, telah berjaya. Telah berjayalah orang beriman yang mereka ada 6 sifat ini tadi. Okey, baik. Allah Ta'ala terangkan apa jadi pada mereka, apa dapat pada mereka, ayat yang ke 10 dan 11. 10 dan 11. Okey. Okey. Puan Ramlah Talib. Fadhali. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ya. Okey Ustaz. Okey. Wow. Ada wow. Alladzina. 10 11. 10. Oh, jap. 10. 11. Ulaika. Naam, ulaika. Hum. Okey. Alladzina. Hum. Fi. Jazakallah khair. Terima kasih banyak. Terima kasih. Ya, itu saja. Betul. Okay, baik. Fiha. Okay, ayat 9 dan 10 ni, ayat 9, ayat 10 dan 11 ni, dia adalah result. Apa mereka dapat? Allah kata apa? Ulaika, mereka itulah orang beriman yang berjaya, yang ada 6 sifat pada mereka. Mereka itulah, hum mereka lah, ulaika hum, mereka itu, mereka lah. Ini emphasize dalam ulaika tu dah ada mereka dah. Allah tambah lagi dengan hum, mereka itu, mereka lah. Al-warithun, golongan yang akan mewarisi. Mewarisi apa? Alladzi narithuna al-firdausa, orang-orang yang mewarisi Firdaus. Firdaus ni adalah nama syurga yang tertinggi, yang teratas, yang paling tengah, yang mana di bawah apa yang berada syurga ini, di bawah Arash Ar-Rahman, yang mana diorang paling dekat dengan Arash, di bawah Arash, betul-betul di bawah Arash. Dan syurga ni ada, bayangkan spread up, kan, kawasan tepi, kawasan tengah. Pada syurga ni kawasan tengah lah, tengah, paling atas, paling tengah Nabi kata. Dan Nabi kata pada para sahabat, bahkan syurga Firdaus ni syurga yang tertinggi. Nabi kata pada para sahabat, idza sa'altumul jannata, bila kalian minta syurga, fas'alullah jannata al-firdaus al-a'la, minta kepada Allah Taala syurga Firdaus yang tertinggi. Walaupun kita macam kita kata Firdaus tertinggi, kita kadang-kadang sedar diri amalan kita mungkin tak setara dengan golongan yang tinggal di situ sepatutnya, tetapi kita tak salah meminta. Bahkan patut kita meminta supaya dengan permintaan kita, maka Allah Ta'ala akan ubahkan keadaan kita daripada seorang yang kurang rajin untuk beramal ibadat. Kerana doa kita dimakbulkan, kita akan jadi ahli Firdaus, kita jadi rajin. Atau seorang yang kurang faham menjadi makin faham. Seorang yang kurang redha menjadi makin redha. Sebab pasal kita harapkan dengan doa tadi, Allah Ta'ala berikan kita jalan-jalan sampai kepada Firdaus yang tertinggi. Itu sebenarnya. Jadi orang-orang yang beriman yang ada 6 karakter tersebut, jadi baca tadi sampai ke 9 tu,
mereka adalah golongan yang mewarisi. Yang mewarisi apa? Allah kata yang mewarisi Firdaus. Surga Firdaus yang tertinggi. Hum fiha khalidun, mereka dalamnya mereka kekal abadi, kekal selama-lamanya. Okey. 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 Itu dah habis dah. Sekejap. Kita nak ambil sampai 22 nanti tinggal ni dulu. Kita tinggal dulu. Nanti kita sambung pula insya-Allah. Okey baik. So daripada yang kita tunjukkan tadi nampak I dapat lihat banyaknya panggil apa dia punya jelas bahawa penggunaan fa dengan summa tu boleh nampak. Tapi sebenarnya kalau kita sambung pada ayat yang ke-12 sampai 14 lagi jelaslah. Kat situ ada dalam tentang kejadian manusia. Insya-Allah kita akan bincang nanti. Dia dalam tersebut memang dalam ayat tersebut memang kita panggil ada sangat teliti penggunaan fa dengan summa. Fa wa summa tu digunakan dengan bentuk yang sangat teliti. Sampaikan bila dibandingkan dengan ilmu embriologi, ilmu tentang ilmu janin dapati memang fakta Al-Quran tu sangat-sangat detail. Bahkan dengan penggunaan fa dengan summa tu. Kenapa tak nak guna sini fa? Kenapa tak nak guna sini summa? Penggunaan fa dan summa nanti kita akan tengok nanti insya-Allah. Okey baik. Jadi sekarang kita pergi kepada doa kita insya-Allah untuk hari ini. Kita pergi kepada doa. Okey. Okey, jadi kita habis itu doa yang ke-13. Ini kita ambil doa ke-14. Okey. Yang ke-14 doa mohon dilindungi dari bisikan dan juga gangguan syaitan. Mohon dilindungi dari gangguan dan bisikan syaitan. Firman Allah Ta'ala dalam Quran, perintah Allah Ta'ala kepada Nabi SAW, ayat 97-98, surah Al-Mu'minun, yang Allah nyatakan, Rabbi, Tuhanku. Ini sebenarnya Allah Ta'ala perintah kepada Nabi SAW. Walaupun Nabi tak ada gangguan syaitan, tapi Allah Ta'ala suruh Nabi SAW. Kan? Allah Ta'ala nyatakan, Rabbi, Tuhanku, a'udzubika min hamazatis syayatin. Aku berlindung denganmu daripada bisikan-bisikan atau hasutan-hasutan syaitan. Wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Aku berlindung denganmu, hai Tuhanku, daripada mereka hadir kepadaku. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin. Tuhanku, aku berlindung denganmu daripada bisikan-bisikan syaitan. Wa a'udzubika rabbi an yahdurun, dan aku berlindung denganmu, wahai Tuhan, Tuhanku, aku berlindung wahai Tuhanku, untuk mereka hadir kepadaku. Mana syaitan datang hadir kepadaku, hampir datang kepadaku. Okey. Kalimah-kalimah yang ada itu Rabbi. Rabbi Tuhanku. Walaupun tak ada ya saya, maksud dia tetap Tuhanku. Okay. Wahai Tuhanku. Wahai Tuhanku. A'udzubika, aku berlindung denganmu. Aku berlindung denganmu. Aku berlindung kepada engkau. Aku berlindung denganmu ya Allah. Atau padamu ya Allah. Dia kata min, hari kita belajar min dari. Hamazat dia plural kata hamzah hamzatun adalah bisikan. Hamazat bisikan plural asyayatin, syaitan singular dia syaitan, syayatin plural. Wa'udzubika, dan aku berlindung denganmu, Rabbi Tuhanku, ay yahdurun, an untuk yahduruni, mereka hadir ni kepadaku. Yahduru, ni tu ni saya untuk mereka hadir kepadaku. Asalnya ni panjang. Tapi Allah Ta'ala jadikan pembacaan Quran kat sini, memang dalam kata-kata orang Arab pun biasa mereka hilangkan ya saya tu ketika mana nun tu ada. Macam juga Rabbi tu lah, ada ya saya tapi dibuang juga, dihilangkan dalam sebutan untuk kemudahan bagi pertuturan. Okey. Doa ni dia sebenarnya doa berkenaan dengan hasutan syaitan, gangguan syaitan yang bersifat bisikan. Sebab gangguan syaitan kepada kita, yang kadang banyak orang salah faham dia rasakan bahawa syaitan ni ada kuasa ke atas manusia untuk
membuat macam-macam kepada mereka. Tapi sebenarnya dalam Quran Karim ada 3 tempat yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan untuk nabinya sallallahu alaihi wasallam meminta perlindungan Allah daripada syaitan. Dan syaitan dimaksudkan syaitan jin, bukan syaitan manusia. Syaitan jin. Sebab apa? Pada ayat 96, dia 96 sampai 98. Dia mula dengan 96, habis 98. Okey. Dua ayat atas tu, Allah Taala letakkan berkenaan hubungan Nabi SAW dengan orang-orang musyrikin. Orang musyrik, dia orang dulu kenakan Nabi macam-macam. Maka Allah Taala kata, suruh Nabi berdoa, Qul Rabbi imma an turiyadni ma yu'adun. Tuhanku, sama ada engkau lihatkan kepadaku apa mereka dijanjikan, turunkan. Okey. Ataupun kau nak tangguh pun terpulang pada engkau. Tapi kau nak tunjukkan aku, boleh juga. Rabbi, maka wahai Tuhanku, fala taj'alni fil qaumil zalimin. Kalau kau jadikan aku lihat apa yang mereka janjikan, jangan kau jadikan aku di kalangan kaum yang zalim. Allah Taala berkata, wa inna ala an nuriyaka ma na'iduhum laqadirun. Sungguhnya kami, hai Muhammad, ke atas untuk memperlihatkan kepada engkau, untuk kami lihatkan kepada engkau apa kami janjikan mereka, kami benar-benar berkuasa. Bukannya terhalang apa-apa. Kami boleh je nak tunjukkan. Tapi dalam perkara ini pasal engkau berdakwah, engkau mengajak manusia pada agama, maka engkau kena ada kesabaran. Jadi Allah Ta'ala suruh Nabi, ayat 96. 96 Allah Ta'ala katakan, idfa billati ahsanus sayyi'ata. Balaslah, tolaklah yang ianya dengan yang ianya terbaik. Balaslah atau tolaklah dengan yang ianya terbaik, dengan yang ia adalah terbaik. Kepada apa? As-sayyi'ata, kepada keburukan. Maksudnya kalau orang kafir tu buat pada engkau tak elok, buat baik pada mereka. Jangan balas buruk dengan buruk. Balas buruk dengan buruk semua orang buat. Dia balas baik dengan terhadap buruk, itu susah. Itulah ujian Allah Ta'ala kepada baginda. Kepada semua orang lah. Kita sendiri pun berjiran ke, dan keluarga adik-beradik ke, kita menyampah dengan perangai adik-beradik kita, tapi yang agama suruh balas balik dengan baik, bukan balas dengan buruk. Buruk dibalas baik. Itu patut yang ada pada diri semua orang sepatutnya. Balaslah dengan yang baik. Okey. Kemudian sebab apa? Nahnu a'lamu bima yasifun, kami lebih mengetahui tentang apa mereka gambarkan. Engkau dengar separuh apa mereka cakap, hai Muhammad. Tapi sebenarnya ada banyak lagi mereka cakap yang kau tak pernah dengar. Kami lagi tahu. Okey. Dan kemudian masuklah doa kita. Wa qur rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin, dan katakanlah hai Muhammad, aku berlindung dengan kau, ya Allah, daripada bisikan-bisikan syaitan. Sebab bila nak buat balas baik kepada benda buruk orang buat, syaitan akan datang kacau. Tak boleh kita nak buat. Maka dalam kat sini disuruh Nabi berdoa. Kita patut mula-mula sekali lah, bila kita rasakan syaitan ganggu kita, rasa nak marah, rasa geram, benci orang, tak nak maafkan orang. Benda tersebut sebenarnya gangguan syaitan. So, jadi kita patut beristi'adah. Macam contoh isti'adah ini, ataupun kita sebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim saja pun dah boleh. Macam Nabi SAW pernah lihat ada dua orang sahabat bertekak, lalu seorang tu marah sampai urat tengkuk dia nampak. Nampak urat tengkuk dia, marah sangat. Lalu Nabi kata dengan para sahabat yang ada di depan baginda, antaranya itu Muaz bin Jabal, Nabi kata, aku tahu satu kalimah yang kalau dia cakap kalimah ni, dia pasti hilang rasa marah dia. Marah dia tu akan hilang. Itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kat sini ada lafaz khas lah. A'udzubika rabbi min hamazatis syayatin. Aku berlindung denganmu ya Allah daripada bisikan-bisikan syaitan. Wa a'udzubika rabbi an yahdurun, dan aku berlindung denganmu wahai Tuhan, untuk mereka hadir kepadaku. Tapi ini sebenarnya banyak orang kadang dia baca doa ni, dia pergi baca ketika lepas doa wuduk. Lepas wuduk ada doa ni, kadang ditambah-tambah. Sebenarnya ini bukan tambahan, sebenarnya bukan itu doa yang patut diamalkan. Memang pertama yang tajuk dia adalah gangguan syaitan tadi dari segi masalah bisikan. Dan sebenarnya ayat macam ni dalam Quran ada 3 kali. Ada ni satu, lepas tu ada 2 kali lagi. Dalam Al-A'raf ayat yang 19200 ya.
Ayat 90 ayat surah Al-A'raf 9200. Ya. Al-A'raf, ya, saya tengok. Okey, kalau dekat dalam surah okey. Ayat 19200 betul. 19200 Al-A'raf. Itu biasa dulu. Kemudian surah Fussilat 3436. Fussilat 3436. Dekat sini 1698. 3 tempat ni yang Allah Taala kata kalau syaitan datang kacau, ganggu dengan was-was ataupun datang dengan bisikan, maka cepat-cepat minta perlindungan dengan Allah. You don't fight dorang syaitan ni dengan fizikal. Makan ubat ke tak ada. Sebab Allah Taala saja yang boleh menyekat dia daripada kita. Dan bahkan dalam konteks ni sebenarnya realiti dia, syaitan ni bahaya dia yang paling besar kepada kita adalah masalah bisikan. Bukan dia gigit kita, bukan dia tokak tengkuk kita, bukan dia jadi kita sakit. Banyak orang kadang dia sibuk pagar rumah sebagainya untuk masalah gangguan-gangguan syaitan, tapi bisikan syaitan yang ada pada dia, tengok cerita-cerita tak elok, dia tak pernah pun rasa itu bisikan syaitan. Ini sangat-sangat talbis iblis, ataupun penyamaran yang iblis buat kepada dia sampai dia tak sedar. Dia buat benda yang syaitan tengah ajak, tapi dia sibuk pagar rumah daripada syaitan. Ini lagi pelik kalau dia kata ada orang macam baru ni, semalam kemarin, geng-geng rukiah-rukiah ni dekat belah Kelantan, dia rukiah orang, kononnya kena rasukan iblis. Lalu iblis kata jangan ikut Wahabi, Wahabi ni sebenarnya tak betul, ikutlah pondok. Cerita kelakar dia, iblis bagi nasihat. Iblis ambil nasihat iblis, mana dia kata bahayanya Wahabi. Pelik kan? Ini antara kegagalan, gagalnya manusia ni nak faham. Bila syaitan datang kacau kan, ataupun beri, dia cakap dia tipu. Dia penipu besar. Macam Nabi kata dalam hadis yang sahih, bila Abu Hurairah anhu jaga tamas sedekah. Dan bila syaitan yang kacau Abu Hurairah tu, akhirnya Abu Hurairah lepaskan malam ketiga, dan dia kata dia ajar Abu Hurairah apa yang boleh menjaga daripada gangguan syaitan sepanjang malam. Kalau nak tidur baca Ayatul Kursi. So jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu jumpa Nabi kata pada Abu Hurairah, sadaqaka wa huwa kadzub. Dia cakap benar pada engkau sedangkan dia pembohong besar. Dia cakap benar pada engkau ketika itu, tapi sedangkan dia pembohong besar. Nabi yang tahu. Abu Hurairah tak tahu pun mana betul dan salah. Kadang-kadang kelakar geng-geng sufi yang sesat ni, dia rasa tok guru dia tu dah tahu benda yang macam Nabi SAW. Bila tipunya syaitan, bila syaitan cakap betul. Nabi je tahu. Jadi Nabi kata, dia cakap benar pada engkau pada tajuk Ayatul Kursi. Dan bahkan memang Nabi sendiri SAW pun ajarkan berkenaan dengan tajuk. Masa baca Ayatul Kursi pada awal pagi, dijaga di sepanjang siang daripada syaitan, daripada jin. Dan masa baca ketika awal malam, dijaga sepanjang malam. Itu ada lafaz lain. Cuma iblis, syaitan yang kacau Abu Hurairah anhu, sebut macam benda yang isi kandungan sama macam Nabi SAW sabdakan. Lalu Nabi kata sadaqaka wa kadzub. Dia cakap benar pada engkau sedangkan dia pembohong besar. Jadi sebenarnya gangguan syaitan yang paling besar adalah masalah bisikan. Bisikan. Dan terutama bisikan ketika nak marah, ketika kita tertarik dengan melihat kepada yang haram, atau nak buat benda yang haram. Itu kat situlah bisikan syaitan yang kita patut isti'adah sebenarnya. Yang patut kita jaga-jaga. Bukan masalah dia gentayangan di keliling rumah, itu tak ada kaitan dengan kita. Tapi banyak orang salah faham. Sibuk pagar rumah, tapi dalam masa sama dia buat benda maksiat dalam rumah tersebut. Yang syaitan bisikkan. Sibuk pagar rumah kan, letak garam, letak paku. Bila sekali dia buat dalam rumah tu benda yang haram, yang Allah Ta'ala larang, dia jadi syaitan pula. Dia jadi buat kerja syaitan. Baik. Okey. Jadi ayat Quran Karim tentang tajuk isti'adah daripada gangguan syaitan ni ada 3 tempat. Itu dalam surah Al-A'raf 19200, surah Mu'minun 96-98 dan surah Fussilat 3436. 3 tempat tu kalau kita baca balik, macam Ibnu Katsir rahimahullah kata, untuk syaitan jin ini saja yang ada jawapan dia. Tak ada jawapan lain. Tak ada suruh gantung tangkal, tak ada suruh buat ini buat itu.
kita minta perlindungan dengan Allah. Sebab tak ada siapa boleh sekat kita daripada gangguan syaitan kecuali Allah Ta'ala saja. Dan dia ajar kita kalau syaitan kacau kita dan masalah bisikan, maka kita kena cepat-cepat minta perlindungan dengan dia. Jangan tangguh-tangguh. Okay? Baik. Wallahu a'lam. Kita berhenti sini. InsyaAllah nanti kita sambung lagi. Kemudian, ada soalan? Ada homework Ustaz? Tak ada homework. Okay. Kalau ada homework tadi lah. Ayat 12 sampai 22. Surah Mukminun. 12 sampai 22. Itu nanti kita akan buat latihan insyaAllah. 12 sampai 22. Al-Mukminun. Buat latihan di situ. Okay? Baik. Tak ada soalan. Wallahu a'lam. Kita berhenti sini. Wassallallahu ala Muhammadin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.